Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ilana Sazrin binti Ridwan alias Ridwan. Saya selaku moderator forum pada hari ini. Di sini saya tidak keseorangan, saya ditemani oleh 4 orang panel yang terdiri daripada 2 orang jejaka kaca dan 2 orang gadis cantik. Panel yang pertama merupakan Muhammad Firdaus Aiman, panel yang kedua ialah Muhammad Azril, panel yang ketiga adalah Nur Alia Afifah, yang keempat adalah Nur Natasha Liana. Pada forum hari ini, kami akan mengupaskan satu topik yang menarik, iaitu topik pembangunan lestari. Pada zaman globalisasi ini, pencemaran alam sekitar ini dapat dilihat sebagai salah satu isu yang sering dibicarakan dalam akhbar, media massa dan sebagainya. Dalam kita mengejar kemajuan dan meningkatkan taraf hidup, kegiatan ekonomi dan pembangunan yang pesat bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat masa kini. Banyak pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh kegiatan manusia, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja, seperti pelepasan gas-gas beracun oleh kilang-kilang ke ruang udara dan pembuangan sisa kumbahan yang telah mengakibatkan pencemaran alam sekitar ini berlaku. Justru itu, pelbagai langkah telah diwujudkan bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pembangunan lestari. Pembangunan lestari ini merupakan topik yang kami akan kupas pada hari ini. Di sini saya akan serahkan kepada Muhammad Firdaus Aiman selaku panel pertama untuk menerangkan konsep pembangunan lestari. Okey, silakan Muhammad Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Aiman bin Isa. Nombor matrik saya D2020149275. Baiklah, terima kasih kepada moderator kerana telah mengajukan soalan kepada saya, iaitu konsep pembangunan lestari. Pembangunan lestari ataupun pembangunan mapan mestilah dilakukan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar daripada musnah. Pemeliharaan membawa maksud membaik pulih sumber-sumber alam seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Manakala pemeliharaan pula meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diteroka dengan rakus oleh manusia. Idea pembangunan lestari dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan secara berterusan dan bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Baiklah, saya akan menerangkan tentang konsep pembangunan lestari. Pembangunan lestari ini juga dikenali sebagai pembangunan berterusan yang merujuk kepada pembangunan yang memenuhi keperluan generasi kini tanpa menjejaskan generasi akan datang. Pembangunan berterusan ini ditakrifkan sebagai adunan pembangunan atau kemajuan dengan langkah pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Oleh selain itu, pembangunan lestari atau pembangunan berterusan ini bermatlamat bagi memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Ini adalah menurut Haji Razi Hashim dan Muhammad Roslan Harun pada tahun 2013. Seterusnya, pembangunan lestari ini merupakan pembangunan yang telah dijalankan tanpa memberi sebarang kesan atau kerosakan kepada alam sekitar kita. World Commission on Environment and Development mendefinisikan pembangunan lestari sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kehendak pada masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Konsep ini mempunyai makna yang begitu luas, iaitu kita semula pengurangan tenaga pengguna kepada pencegahan kesan manusia terhadap alam sekitar dan sumber kebudayaan dengan syarat pembangunan lestari mengambil langkah pemeliharaan alam sekitar. Oleh itu, pembangunan lestari ini perlu dilakukan untuk menjamin persekitaran yang lebih bermutu dan dapat mengikuti perkembangan semasa
dalam menjadikan sebuah negara yang moden tanpa merosakkan alam sekitar. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan serahkan kepada moderator untuk membahaskan yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Firdaus Aiman kerana telah memberikan konsep pembangunan lestari yang sangat baik. Setelah kita mengenali konsep pembangunan lestari ini, kita haruslah mengetahui faktor mengapa pembangunan lestari ini dilakukan. Dan saya akan serahkan subtopik ini kepada panel yang kedua, iaitu Muhammad Azri. Silakan Muhammad Azri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Terima kasih kepada moderator kita. Saya, Muhammad Azri bin Ismadi, akan menerangkan faktor-faktor pembangunan lestari ini dilakukan. Okey, terdapat 3 faktor yang akan saya terangkan, iaitu yang pertama, faktor perkembangan ekonomi. Yang kedua, faktor permintaan penduduk bagi pembangunan. Dan faktor yang ketiga ialah faktor menjaga alam sekitar. Okey, saya akan menerangkan faktor yang pertama. Okey, faktor yang pertama ialah faktor perkembangan ekonomi. Kemerosotan alam sekitar ini boleh dikaitkan dengan perkembangan ekonomi. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat ramai pemaju yang berusaha dalam menaik taraf sesebuah kawasan tanpa mengambil kira kesan terhadap alam sekitar. Okey, pembangunan lestari dilakukan bagi mengawal perkembangan ekonomi ini dengan mengawal pembangunan yang dilakukan. Okey, faktor yang kedua ialah faktor permintaan penduduk bagi pembangunan yang telah membawa kepada pelaksanaan pembangunan lestari ini. Okey, pembangunan dilakukan bagi menampung pertambahan penduduk dan menyediakan pelbagai infrastruktur bagi memudahkan penduduk. Pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran atas permintaan penduduk itu sendiri. Ini telah memusnahkan banyak kawasan alam sekitar seperti kawasan hutan dan kawasan seperti sungai. Oleh itu, pembangunan lestari ini dilakukan bagi mengawal keadaan ini daripada terus memusnahkan alam sekitar. Okey, faktor yang terakhir ialah faktor menjaga alam sekitar. Pembangunan lestari ini akan membantu dalam menjaga alam sekitar. Konsep pemeliharaan dan pemeliharaan dalam pembangunan lestari ini akan digunakan dalam menjamin kelestarian alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Sekian saja penerangan saya tentang faktor pembangunan lestari ini dilakukan. Seterusnya, saya mempersilakan moderator kita untuk meneruskan forum ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Azri kerana telah berkongsi maklumat tentang faktor pembangunan lestari ini dilakukan. Seterusnya, kita akan mendengarkan info daripada panel kita yang ketiga, iaitu Nur Alia Afifah dalam kesan pelaksanaan pembangunan lestari ini terhadap alam sekitar. Okey, baiklah. Silakan Nur Alia Afifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Afifah akan membentangkan mengenai kesan-kesan pembangunan lestari. Terdapat kesan-kesan daripada pembangunan lestari ini dilakukan. Pembangunan lestari ini telah memberi berbagai kesan positif kepada kehidupan manusia dan alam sekitar. Pembangunan lestari yang dilakukan adalah untuk menjamin generasi masa kini tanpa menjejaskan keperluan generasi yang akan datang. Antara kesan daripada pembangunan lestari ini adalah pencemaran air dapat diatasi, pencemaran udara dapat dikurangkan dan perubahan iklim juga dapat dikurangkan. Kesan pertama adalah kesan pencemaran air dapat diatasi. Antara kesan pembangunan lestari ini dilakukan ialah masalah pencemaran air dapat diatasi. Terdapat banyak pencemaran berlaku disebabkan oleh masalah pembangunan yang kurang baik. Sistem saliran yang kurang terancang dan terlalu padat menyebabkan pelbagai masalah timbul seperti banjir kilat. Kejadian banjir kilat ini dilakukan kerana pengumpulan sisa-sisa domestik dan sampah sarat dibuang dalam sistem saliran dan mengakibatkan sistem saliran itu tersumbat.
Pencemaran air dapat diatasi dengan perancangan yang lebih terancang melalui pembinaan pusat sekitar semula untuk membuang sampah dan penapisan semula untuk membuang sisa-sisa domestik yang dilepaskan daripada kilang ke sungai. Semua ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan lestari ini. Oleh itu, jelaslah bahawa pelaksanaan pembangunan lestari dapat membantu dalam mengurangkan pencemaran air, terutamanya kawasan pembangunan yang pesat. Kesan kedua adalah pencemaran udara dapat dikurangkan. Pembangunan yang tidak terancang ini telah menimbulkan pelbagai masalah kepada alam sekitar seperti pencemaran udara. Hal ini kerana pembangunan yang tidak terancang ini menyebabkan penduduk tinggal di kawasan bandar semakin bertambah padat dan ini menimbulkan masalah kepada alam sekitar iaitu pencemaran udara kerana pertambahan penggunaan kenderaan persendirian di kawasan bandar. Penggunaan kenderaan persendirian yang banyak di kawasan bandar akan menyebabkan pencemaran udara berlaku akibat daripada pembebasan asap kenderaan yang mengandungi gas pencemaran seperti gas karbon monoksida dan gas sulfur dioksida. Kekurangan tumbuhan di kawasan pembangunan yang tidak terancang ini akan membawa kepada pencemaran udara. Kesan ketiga adalah kesan perubahan iklim dapat dikurangkan. Pembangunan lestari ini juga mempunyai kesan dalam mengurangkan perubahan iklim. Hal ini kerana pembangunan yang tidak baik tanpa mengambil kira kemusnahan yang dilakukan terhadap alam sekitar akan membawa kepada kesan yang buruk iaitu perubahan iklim di sesuatu kawasan. Kawasan hutan yang dimusnahkan akan menyebabkan berlakunya pengurangan pokok-pokok yang menjadi salah satu yang mengawal kelembapan dan suhu di sesuatu kawasan. Sesebuah kawasan yang mempunyai banyak tumbuhan adalah lebih sejuk udaranya berbanding kawasan yang mempunyai tumbuhan yang sedikit. Hal ini kerana tumbuhan akan menggunakan karbon dioksida untuk membuat makanan secara fotosintesis dan akan membebaskan gas oksigen yang akan menyejukkan sesuatu kawasan itu. Gas karbon dioksida dan karbon monoksida ini akan menyebabkan suatu kawasan itu menjadi panas kerana gas-gas ini merupakan gas pencemar yang akan menyerap bahang matahari. Pembangunan lestari ini akan mengambil kira kemusnahan terhadap kawasan hutan yang menjadi tempat untuk menjalankan pembangunan. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator untuk menyambung semula perbincangan ini. Terima kasih kepada Nur Alia Afifah kerana telah memberikan penerangan tentang kesan pelaksanaan pembangunan lestari ini. Dan kita akan teruskan kepada panel yang keempat iaitu Nurul Natasha Liana. Beliau akan menceritakan tentang langkah pelaksanaan pembangunan lestari ini. Baiklah, boleh mulakan Nurul Natasha Liana. Assalamualaikum, saya Nurul Natasha Liana binti Razmi akan menerangkan langkah-langkah pelaksanaan bagi pembangunan lestari. Antara langkah pengurusan yang dilakukan dalam pembangunan lestari, yang pertama, mewujudkan kawasan zon hijau, iaitu penyediaan satu kawasan untuk tumbuhan dipelihara dan dipelihara untuk kepentingan alam sekitar dan manusia sendiri. Kawasan-kawasan hijau seperti taman dan lanskap bagi tujuan menapis pencemaran, memperelokkan iklim setempat dan sebagai kawasan rekreasi warga kota. Tumbuh-tumbuhan di kawasan zon hijau dapat menyerap karbon dioksida dalam proses fotosintesis dan mengeluarkan oksigen dan sekaligus dapat mengimbangi suhu atau iklim di kawasan setempat. Pembinaan kawasan zon hijau bertujuan untuk mengawal suhu atau iklim setempat dan juga mengurangkan masalah pencemaran udara yang berlaku di kawasan bandar terutamanya. Seterusnya, penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Tenaga yang boleh diperbaharui tidak akan habis digunakan dan tidak akan memberi kesan buruk kepada alam sekitar seperti tenaga solar, tenaga hidro, tenaga biomas, tenaga geoterma dan lain-lain. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui ini perlu digunakan oleh semua masyarakat di kawasan bandar terutamanya bagi mengurangkan kesan terhadap alam sekitar.
Hal ini kerana tenaga yang boleh diperbaharui adalah lebih mesra alam berbanding tenaga bahan api fosil seperti petroleum dan gas asli. Masalah perubahan iklim dapat dibendung dengan menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui kerana kenderaan menggunakan tenaga elektrik dapat membantu mengurangkan pembebasan gas karbon. Oleh itu, jelaslah bahawa penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui adalah satu pelaksanaan yang dilakukan dalam pembangunan lestari dalam menjaga alam sekitar di samping pembangunan yang dijalankan. Akhir sekali, mewujudkan jaringan pengangkutan yang lebih efisien. Sistem pengangkutan yang efisien perlu disediakan di kawasan bandar dengan keutamaan diberikan kepada pengangkutan awam. Pembinaan jalan raya yang lebih terancang akan membantu dalam mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas. Pembinaan kawasan pejalan kaki dan basikal juga perlu dinaik taraf bagi mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian yang semakin bertambah. Penduduk boleh menggunakan pengangkutan awam dan sekaligus dapat mengurangkan masalah pencemaran udara yang dialami di kawasan bandar. Saya serahkan kepada moderator untuk menyambung semula perbincangan kita. Terima kasih kepada Nurul Natasha Liana kerana telah menerangkan tentang langkah-langkah pelaksanaan pembangunan lestari ini. Dan di sini sudah sampai ke penghujung forum kami pada hari ini. Di sini saya akan menyimpulkan bahawa pembangunan lestari ini amat penting dan haruslah dikekalkan untuk menjamin kesejahteraan alam sekitar dan kesejahteraan manusia juga. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda kerana telah setia mendengar perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.